Hai, bertemu lagi kita dalam Cari Cerita Channel. Kita masih lagi akan mengupas dengan buku Gelagat dan Ragam Orang Melayu, nukilan daripada Sir Frank Swettenham. Dan pada kali ini, kita akan menceritakan kisah dalam bab yang ke-6 yang bertajuk Amok. Lari orang ngamuk. Itulah cerita dia. Amok, serangan mendadak bertujuan untuk membunuh. Sering berlaku ketika dalam situasi perang atau perompakan. Dengan mengambil senjata, tak kira pisau, parang, tombak, keris atau sebagainya, dengan bertujuan untuk membunuh. Amok, tindakan secara tiba-tiba, menyerang secara membabi buta dengan niat untuk membunuh. Tak kira sesiapa, keluarga, kawan, siapa saja yang terlintas akan terus dibunuh. Dan dikaitkan juga tindakan amok ini dengan orang Melayu. Sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 11 Februari 1891, peristiwa ini telah pun terjadi, iaitu di Pasir Garam, Kampung Gajah, Perak. Seorang watak utama dikenali sebagai Imam Mamat telah pun pergi ke rumah abang iparnya. Ya, secara senyap-senyap Imam Mamat telah pun ke rumah abang iparnya dan berjumpa dengan abang iparnya, bersalam, memohon maaf, dan berjumpa dengan isterinya, juga memohon maaf pada isterinya. Tapi tanpa disedari, tiba-tiba sahaja Imam Mamat telah menikam isterinya. Apabila abang iparnya melihat situasi tersebut, beliau cuba membantu isteri kepada Imam Mamat ini, tapi Imam Mamat terus bertindak tanpa kita dapat menyangka, dan terus menyerang abang iparnya sekali. Abang ipar kepada Imam Mamat ini telah pun didikam tepat di bahagian jantungnya. Dan apabila isteri dan juga 4 orang anak kepada ipar Imam Mamat ni mendengar dan melihat situasi tersebut, mereka cuba melarikan diri keluar daripada rumah tersebut. Jadi Imam Mamat telah pun menyedari dan terus meluru mengejar mereka dan terus menikam isteri dan juga anak kepada ipar Imam Mamat. Peristiwa tersebut berlaku sekitar 100 ela daripada rumah ipar Imam Mamat, dan telah didengar juga oleh jiran-jiran yang berhampiran dengan rumah ipar Imam Mamat tersebut. Jadi jiran tersebut juga cuba turut untuk membantu keluarga kepada ipar Imam Mamat tersebut, tapi beliau juga telah pun ditikam apabila amukan daripada Imam Mamat tu nampaknya agak berbahaya. Jadi beliau pun telah larikan diri, dan daripada serangan tersebut, isteri, ipar Imam Mamat dan juga 4 orang anak kepada iparnya juga telah pun ditikam. Dan ada 2 orang anak kepada ipar Imam Mamat tersebut yang berumur sekitar 7 tahun dan juga 4 tahun telah pun terbunuh. Dan manakala 2 lagi anak kepada abang ipar Imam Mamat yang berusia sekitar 14 tahun dan juga 6 tahun
telah pun tercedera parah, manakala isteri kepada ipar Imam Mamat telah pun menjadi korban. Selepas peristiwa yang berlaku di rumah ipar kepada Imam Mamat tersebut, jadi Imam Mamat telah pun melari menuju ke tebing sungai. Jadi waktu di tebing sungai tersebut, Imam Mamat telah pun terjumpa dengan rakan beliau yang bernama Uda Majid. Apabila Uda Majid melihat Imam Mamat, mungkin dalam fikirannya keadaan beliau yang tidak bersenjata mungkin akan meredakan situasi. Tetapi sebaliknya yang telah pun berlaku kepada Uda Majid. Uda Majid dengan hormat telah pun menegur kepada Imam Mamat. Imam, kau kenal aku. Aku takkan buat benda yang tak elok. Ya, aku kenal kau, tapi lembing ini tidak. Semasa kejadian tersebut, Uda Majid telah pun ditikam sebanyak 2 kali. Dan selepas itu, beliau cuba merebut lembing daripada Imam Mamat. Tak kala masa mereka sedang bergelut dan cuba merebut lembing tersebut, Uda Majid telah pun ditikam lagi sebanyak 2 kali, dan kali ini tepat mengenai paru-paru dan juga saluran pernafasan Uda Majid, dan beliau telah pun rebah. Masa ketika Uda Majid telah pun rebah, ada seorang lelaki tanpa bersenjata, mungkin telah rakan kepada Uda Majid, telah pun melihat kejadian tersebut dan cuba datang untuk membantu Uda Majid. Apabila Imam Mamat melihat lelaki tersebut, beliau terus bergegas untuk menyerang lelaki tersebut. Dan waktu yang sama, Uda Majid telah pun cuba melarikan diri untuk menyelamatkan diri beliau. Dan waktu tersebut Imam Mamat telah pun menyedari, dan 2 lagi tikaman telah pun diberikan kepada Uda Majid dan menyebabkan Uda Majid telah pun terputus nafasnya di situ. Dan selepas itu Imam Mamat telah pun berlari ke tebing sungai, meranduk ke semak, kembali semula ke tebing, dan beberapa kali beliau dilihat berlari ke tebing dan juga ke sungai, dan selepas itu beliau tidak lagi kelihatan. Selama 2 hari Imam Mamat menghilangkan diri, dan waktu tersebut juga tidak kurang 200 orang lelaki lengkap bersenjata diketuai pula oleh penghulu kampung tersebut untuk mencari di mana jejaknya Imam Mamat. Selama 2 hari tersebut Imam Mamat tidak dijumpai. Tiba-tiba Imam Mamat telah pun muncul di rumah seorang sahabat beliau yang bernama Lasam. Di rumah tersebut mempunyai 4 orang lelaki, 5 orang wanita dan juga 7 orang kanak-kanak. Apabila Lasam melihat kelibat Imam Mamat, beliau sempat menutup pintu dan selak pintu tersebut untuk mengelakkan daripada sebarang perkara tidak ingini berlaku. Melalui jendela rumah, Lasam cuba bertanya kepada Imam Mamat apa yang dimahukannya. Lalu Imam Mamat pun menjawab, beliau meminta untuk menumpang di rumah Lasam. Dan Lasam berkata kepada Imam Mamat yang beliau boleh membenarkan Imam Mamat berada di rumah beliau, tetapi dengan syaratnya untuk Imam Mamat membuang semua senjata yang dimiliki beliau pada waktu itu. Masa waktu tersebut, Imam Mamat telah pun mengambil kesempatan menikam Lasam daripada luar jendela, dan Lasam berjaya mengelak. Lalu beliau bergelut menarik lembing daripada Imam Mamat dan juga dibantu oleh anak lelaki beliau. Semasa sedang bergelut, Imam Mamat telah pun menetap muka Lasam, dan waktu yang sama Lasam telah pun berjaya merampas lembing daripada Imam Mamat, dan badan
separuh daripada badan Imam Mamat telah pun berada di bahagian dalam rumah. Lalu waktu itulah Lasam mengambil kesempatan untuk menikam lembing tersebut dan tepat mengenai peha kepada Imam Mamat. Selepas ditikam oleh lembing, Imam Mamat telah pun rebah jatuh dan lembing tersebut telah pun patah. Tetapi mata lembing tersebut telah pun tersusuk di bahagian peha Imam Mamat dan menyebabkan kecederaan kepada Imam Mamat. Siang berganti malam, Lasam dan penghuni rumah tidak mengetahui apa yang berlaku kepada Imam Mamat, apa yang sedang diperbuat oleh Imam Mamat ketika itu. Dan salah seorang kepada anak pada Lasam telah pun keluar, lari mengikut pintu belakang dan cuba mendapatkan bantuan daripada penduduk kampung. Dan selepas mendapat bantuan daripada penduduk kampung, diikuti oleh penghulu juga, mereka telah pun beramai-ramai menuju ke rumah Lasam dan mereka dapat melihat iaitu Imam Mamat telah pun terbaring rebah di atas tanah. Lalu penghulu terus menerkam untuk menangkap Imam Mamat. Lalu beliau telah pun membawa Imam Mamat ke balai polis berhampiran, iaitu balai polis berhampiran di Teluk Angsen. Malangnya dalam tempoh 24 jam Imam Mamat telah pun meninggal dunia. Masa kejadian tersebut, beliau kehilangan banyak darah. Sesuatu yang amat menyedihkan dalam peristiwa tersebut iaitu dua orang wanita yang menjadi mangsa amukan daripada Imam Mamat itu dalam keadaan syarat mengandung. Dalam berikut adalah senarai nama mangsa yang telah pun terbunuh dan juga mangsa yang telah pun tercedera, iaitu Alang Rasak, iaitu isteri Imam Mamat yang berusia ketika itu sekitar 33 tahun. Bilal Abu, iaitu abang ipar kepada Imam Mamat yang berusia sekitar 35 tahun waktu itu. Ngah Intan, iaitu isteri Bilal Abu. Putih, anak perempuan Bilal Abu berusia 4 tahun. Mukmin, anak pada Bilal Abu juga berusia 7 tahun. Manakala Uda Majid yang ketika itu berusia 35 tahun telah pun terkorban. Manakala mangsa yang tercedera iaitu Kasim, anak lelaki kepada Bilal Abu berusia 14 tahun, Teh, anak perempuan kepada Bilal Abu, dan juga Maksah yang berusia 45 tahun, dan juga Lasam telah pun tercedera dalam tragedi tersebut. Imam Mamat ketika itu berusia sekitar 40 tahun dan tidak diketahui punca kenapa boleh berlaku perkara tersebut, kerana Imam Mamat ini dikenali di kalangan penduduk kampung seorang lelaki yang berperwatakan pendiam, baik dan juga warak. Tapi mungkin dalam situasi tertekan, perkara begitu telah pun terjadi dan dia berubah menjadi sifat yang tidak berkeperimanusiaan dan terjadilah orang kata insiden pembunuhan tersebut. Bedah siasat telah pun dijalankan kepada Imam Mamat dan didapati punca kematian Imam Mamat adalah daripada kehilangan banyak darah akibat tikaman daripada Lasam yang telah berlaku sewaktu pergelutan, dan sewaktu pemeriksaan dijalankan juga mendapati iaitu organ-organ dalamannya sihat kecuali selaput di bahagian otak kanannya melebihi, melekat daripada biasa. Apa pandangan anda tentang cerita ini? Adakah tragedi yang berlaku ini disebabkan selaput yang berlebihan di otak kanan Imam Mamat, ataupun tekanan, ataupun ada unsur-unsur mistik yang berlaku kepada Imam Mamat? Kalau anda ada pengetahuan, komen di bawah. Kisah yang kita ceritakan berkaitan dengan amuk ini tercatat di dalam buku ini.
apa yang kita suarakan, apa yang kita kongsikan, apa yang telah pun dicatat. Jadi, jika anda mempunyai sebarang kisah yang ingin dikongsikan untuk kita sampaikan kepada orang lain, anda juga boleh memberikan info kepada kami di ruangan komen di bawah. Kita akan cuba mendapatkan cerita yang ingin anda kongsikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya DJ Aero. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe pada yang belum subscribe lagi. Ah!